Macam mana nak mula ni? Gangguan. Salam PKP, salam PKP. Suara. Terang, testing. Testing. Tak boleh lah. Okay lah, tak pakai mic lah, senang Kita cabut wayar tu senang. Suara clear rasanya kalau cabut ni. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dah rekat dah ni. Nak masuk dalam telefon dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah salawat dan salam atas junjungan penghulu dan kekasihku, pengubat hatiku, jasadku dan rohaniku, penghulu para Rasul Muhammad ibni Abdillah, jujur dipercayai dan atas keluarga dan sahabat sekaliannya. Allah selawat dan salam atas junjungan penghulu dan kekasihku, pengubat hatiku, jasadku dan rohaniku, penghulu para Rasul Muhammad ibni Abdillah, jujur dipercayai dan atas keluarga dan sahabat sekaliannya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa zawjatihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semua. Hilang sekejap tadi, kita muncul kembali pada siri yang kedua pada pagi ini. Kerana gangguan-gangguan itu kita kena keluarlah daripada gangguan, kita masuk yang tidak ada gangguan sekarang ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al-fatihi lima uliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim. InsyaAllah yang baru sampai sila like dan share lah untuk siapa-siapa yang nak masuk. Tak ada yang tak masuk. Jadi kita akan sambung bicara pada pagi ini ialah tentang kitab Hikam Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Ini kitab siri yang kedua. Yang ada buku boleh buka muka surat 6. Bab yang ke-43. Bab yang ke-43. Hikam yang ke-43 yang dihuraikan oleh Pak Cud Dasuki ini. Keluarkan diri daripada sifat manusiawi yang menyalahi sifat kehambaan. Keluarkan dirimu daripada sifat manusiawi yang menyalahi sifat kehambaan itu. Sifat basyariah. Keluarkan daripada sifat diri kita ni, diri yang dalam bentuk manusiawi. Berkata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, "Ukhruj min awsafi basyariyatika an kulli wasafin munaqidin li'ubudiyyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadaratihi qariban." Keluarkanlah dari sifat manusiawimu yang menyalahi sifat kehambaanmu agar engkau dapat menyahut seruan Tuhanmu dan hampir dengan hadrah Tuhanmu itu. Keluarkan dari sifat manusiawimu yang menyalahi sifat kehambaan. Sifat manusia ini sifat yang terikat-ikat dengan nafsunya. Sifat-sifat yang dikatakan sifat manusia yang tidak mengenal Tuhan, buta dengan Allah. Kalau sifat hamba, itu sifat yang sudah mengenal Allah, sudah ada tauhid. Jadi keluarkan sifat manusiawi itu, sifat-sifat nafsu kamu itu kepada untuk menuju kepada sifat kehambaan, sifat ketuhanan. Ini pelajarannya. Nak dapat jadi hamba ni kena buang sifat manusiawi. Apa sifat manusiawi itu yang kita akan bincang nanti. Yang kita akan bincang. Sebab pelajaran tauhid dan kasih sayang inilah pelajaran untuk memahami seluk-beluk, tipu daya, bagaimana kita nak menuju betul-betul jiwa kita jadi hamba kepada Allah. Kadang-kadang tubuh kita nampak macam hamba Allah. Pakai kepiah, pakai baju pink, pakai jubah, pakai serban, nampak macam hamba Allah. Tetapi batin kita penuh dengan cinta dunia. Jadi di situlah dikatakan hamba dunia. Siapa yang mencintai dunia dalam hatinya, maka dia akan menjadi hamba kepada dunia. Terengganu jelas. Jadi siapa yang ada dalam hatinya cinta kepada makhluk, cinta harta, cinta pangkat, cinta sesama insan, ataupun cinta kepada kereta harta, bermakna dia menjadi hamba kepada hartanya itu. Sebab itulah pelajaran hikam, dia nak membebaskan jiwa kita, rohani kita daripada sifat-sifat yang terikat dengan hal-hal yang rendah ini. Sebab nak naik kepada hal yang tinggi dengan Tuhan itu, dia perlu bebaskan daripada cengkaman-cengkaman, daripada frekuensi yang menyebabkan dia terikat dengan dunia ini. Walaupun dia duduk di dunia, tetapi jiwanya dia sudah terangkat kepada Tuhan. Itu kita mahu pelajarannya. Duduk macam biasa, pakai biasa, yang pakai pakaian biasa, tak perlu nak mengubah pakai jubah, pakai yang biasa-biasalah, yang jubah-jubahlah. Tetapi batinnya itu ialah kita nak ubah batin. Pelajaran tauhid sufi, dia mengubah jiwa itu daripada jiwa yang lalai kepada jiwa yang ingat kepada Allah. Daripada jiwa cinta kepada dunia dan makhluk kepada cinta kepada Allah dan Rasul. Itulah pelajaran sufi yang sebenar. Dia bukan mengubah pakaian luar, dia mengubah pakaian dalam. Boleh? Itu mengubah jiwa dan hati itu.
Berkata pada kalam yang sebelum ini, Syekh memberitahu bahawa Allah tiada sesekali dapat dihijabkan oleh sesuatu, tetapi yang menyebabkan seorang hamba terhijab daripadanya itu, dari Allah itu, keakuan diri mereka sendiri. Jadi punca apa manusia ni payah nak ingat Allah? Punca apa manusia ni bila datangnya musibah, datang ujian, dia payah nak sabar, dia payah redha dengan takdir Allah Ta'ala itu. Kenapa? Kerana dia hatinya terhijab, hatinya terdinding, hatinya tertutup daripada melihat hak Allah Ta'ala itu. Itulah puncanya. Bukan masalah di luar. Ya, masalah itu memang masalah, tetapi masalah yang paling bermasalah kepada manusia itu ialah dirinya ya. Dirinya yang bermasalah, hatinya yang bermasalah. Tahu? Masalah memanglah dunia tempat masalah. Dunia ni tempat Allah. Allah wujudnya sangat nyata. Yang hijab kita ialah Allah. Allah yang menghijabkan kita dapat melihatnya di balik air ialah hati kita. Hati yang ada cahaya, hati yang mengenal Allah, dia tidak ada hijab. Dia akan dapat melihat Allah yang bernama Ar-Razzaq di sini, Allah yang bernama Al-Quddus yang menyucikan di sini, Allah yang bernama Ar-Rahman Ar-Rahim di sini. Dia dapat melihat sifat qudrat dan iradah Allah kalau dibuka hati itu ya, dibuka hati dan ada cahaya hati itu. Jadi belajar tauhid nak jadi baik je sebenarnya. Baik dengan Allah, beradab dengan Allah, maka lahirlah adab dengan Rasul, berlahirlah adab dengan guru, lahirlah adab sesama insan, lahirlah adab dengan sesama makhluk. Tu. Jadi pelajarannya adalah untuk menjadi baik. Baik sebenarnya bukan pada luar. Hakikat baik itu ialah berada pada hati yang mengenal Allah, hati yang ada tauhid. Itu permulaan kepada kebenaran kebaikan itu. Kalau baik di luar, ramai boleh jadi baik, boleh berlakon jadi baik, ramai. Tapi batinnya penuh dengan kejahatan. Apa jahat hatinya? Dia buat baik tetapi hatinya ada riak. Bermakna dia belum baik. Dia sudah sedekah baik dah, tapi hati riak. Dia belum baik, betul-betul baik. Kerana dalam batinnya belum baik dengan Allah. Orang yang baik dengan Allah ialah orang yang kenal Allah, orang yang makrifat dengan Tuhan, orang yang ada cinta pada Allah. Maka dia melakukan kebaikan itu ikhlas, betul-betul kerana Allah, kerana dia yakin Allah itu kebaikan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Justru pada kalam ini Syekh mendetailkan lagi, kalam yang ke-43 ini, yang ke-43, mendetailkan lagi apakah yang dimaksudkan dengan hijab keakuan diri ini. Supaya kita faham diri kita penuh dengan hijab. Banyak hijab kita ni, banyak hijab dengan dosa, hijab dengan keakuan diri, hijab dengan sifat-sifat mazmumah. Itulah hijab. Hijab ni dinding.
yang menghalangkan kita dengan Allah Ta'ala, sehingga kita tak dapat payah nak ingat Allah. Semayang payah nak khusyuk dengan Allah, payah. Sebab itulah kunci khusyuk ialah tauhid, cinta Allah. Cinta Allah. Jadi yang dimaksudkan dengan hijab keakuan ni ialah sifat basyariah itulah. Sifat basyariah ni ialah sifat kemanusiaan, sifat manusiawi yang menyalahi sifat ubudiyah, sifat kehambaan. Sifat manusia ni ialah sifat perangai-perangai manusia, yang mengikuti nafsunya itu. Sifat hamba ini sifat yang jiwanya sudah cenderung kepada cinta, fokus kepada Tuhan dalam hati dia. Sifat manusia ini dia cenderung kepada cinta dunia. Itu sifat manusia, cenderung kepada makan minum, cenderung kepada nafsunya, nafsu amarah, nafsu lawamah. Jadi hamba sifatnya ialah cenderung kepada cinta Allah. Dia tidak ada cinta dunia, tidak ada cinta yang lain, hanya kepada Allah. Ini sifat hamba. Kita boleh beza manusiawi dengan kehambaan, sifat basyariah dengan sifat ubudiyah. Sebab itu Allah Ta'ala firman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah, menjadi ubudiyah. Ubudiyah itu mesti ada pengenalan, baru jadi ubudiyah, kehambaan. Kalau kita tidak kenal Allah, macam mana nak jadi hamba Allah? Nampak? Kalau tidak mengenal Allah, macam mana kita nak jadi hamba Allah? Macam mana kita nak cinta pada Allah kalau kita tidak mengenal Allah? Nampak? Daripada pengenalan itu membawa kepada kecintaan. Daripada cinta itu membawa kepada ingatan. Daripada ingat itu membawa kepada kerinduan, keasyikan. Dan daripada kerinduan, keasyikan itu, dia akan membawa kepada tenggelam dalam keimanan dan penyerahan kepada Allah Ta'ala. Inilah kunci besar sebenarnya. Ini panggil belajar tauhid, dan kasih ini panggil belajar usul kehidupan. Usul kepada kesempurnaan kehidupan kita ini. Kesempurnaan ibadah, kesempurnaan makan minum, kesempurnaan rumah tangga, kesempurnaan menghadapi segala kenikmatan dan ujian. Boleh? Sifat basyariah ialah sifat manusiawi. Satu lagi sifat ubudiyah ialah sifat kehambaan. Kehambaan ini dia di dalam. Dalam. Sifat basyariah yang berkaitan dengan urusan agama ada dua jenis. Sifat basyariah ni sifat yang luaran ataupun dipanggil syariat. Syariat luar ni. Yang berkaitan dengan urusan agama ada dua jenis. Pertama yang berkaitan dengan perbuatan anggota zahir, iaitu amalan-amalan yang zahir dia panggil. Sembahyang, nampak angkat takbir, berdiri tegak, rukuk, iktidal, sujud, itu amalan-amalan yang zahir. Sifat basyariah dalam bentuk amalan yang zahir. Dia berpuasa, menahan makan daripada makan, minum. Kalau dia keluar zakat pula, keluar harta pula, dia keluarkan. Ini panggil amalan-amalan zahir, amalan-amalan yang nampak dengan mata kasar. Amalan syariat dia panggil. Yang kedua, yang berkaitan dengan batin dan hati, iaitu pegangan hati. Ini keyakinan, kepercayaan. Dia panggil kepercayaan. Dua. Sifat basyariah ni ada dua. Satu dia panggil berkaitan dengan yang zahir ini, amalan-amalan yang zahir. Yang kedua ialah amalan-amalan batin ataupun amalan hati. Keyakinan, kepercayaan, kecintaan, penyerahan kepada siapa yang dicintainya. Orang yang bercinta, dia akan serah diri pada apa yang dicintainya itu. Sebab tu orang berlaku lari daripada rumah dan sebagainya, kekasih yang perempuan ikut kekasihnya yang lagi. Sebab apa? Kerana cinta. Dia sanggup tinggal mak dia, ayah dia, kerana dia cinta kepada kekasihnya itu. Nampak? Walaupun bahaya sekalipun, jadi cinta dia tak nampak bahaya. Dia nampak ialah apa yang dicintainya itu. Sebab itulah cinta yang benar, dia tidak bahaya. Cinta yang salah, dia akan membawa kepada bahaya. Boleh bidadari syurga. Kemudian lagi, ada pun perkara yang berkaitan dengan perbuatan anggota zahir pula. Tadi sifat basyariah ada zahir, ada yang batin. Muka surat berapa? Muka surat 7. Siri yang kedua. Baru masuk muka surat 7. Ini buku ni. Kalau tak ada buku ni, ambillah buku kitab hikam mana-mana, buka je. Dalam bab
keluarkan daripada sifat basyariah itu. Kalam yang keberapa ni? Yang ke-43. Baik, perkara yang berkaitan dengan perbuatan anggota zahir pula ada dua. Yang zahir tadi dua, sifat manusia ni ada dua. Satu yang zahir, satu yang batin. Berkaitan dengan hati. Yang zahir pula ada dua lagi. Catat betul-betul lah nota tu. Buat macam dia punya apa? Plan lah, plan. Pertama, basyariah atas. Basyariah ni terbagi kepada dua. Satunya zahir, satunya yang batin. Yang zahir pula ada dua lagi. Tu macam orang yang downline, upline tu lah. Buat macam tu lah. Supaya dia mudah faham apa yang kita bincang ni, dibicara ini. Baik, ada dua. Pertama, yang menepati dengan hukum syarak dinamakan taat. Perkara-perkara yang menepati, amalan-amalan yang menepati hukum syarak. Hukum syarak ni ialah Al-Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas. Maka di situ dipanggil taat. Mana melakukan perkara yang diperintah oleh Allah Ta'ala dipanggil ketaatan. Amal taat dia panggil. Sifat basyariah dalam bentuk zahir adanya amal taat. Yang menepati hukum hakam syarak itu. Mengikut syariat, hukum halal dan sebagainya. Yang kedua, yang menyalahi dengan hukum syarak pula ialah dinamakan maksiat. Nampak? Amal yang zahir ini ada dua. Satunya amal taat, yang kedua amal maksiat. Dosa pahala lah. Baik dan buruk. Kemudian sementara yang berkaitan dengan amal hati tadi pula, cabang yang kedua pula. Kenapa Ustaz belajar bincang mana? Supaya kita kenal sifat kita itu. Kita ni duduk di mana? Duduk pada taat ke pada maksiat? Duduk pada taat kepada Allah ke pada dosa dengan Allah Ta'ala? Jadi amal hati atau pegangan hati juga ada dua, iaitu menepati hukum syariat dinamakan hakikat. Dinamakan hakikat atau juga dinamakan iman dan ilmu. Iman dan ilmu ataupun dipanggil ilmu hakikat. Berkaitan dengan hati dia panggil ilmu hakikat itu. Amal hati, maknanya hatinya berada pada hakikatnya. Sifat-sifat yang akan disebut nantilah. Yang menyalahi perintah syarak dinamakan jahil dan nifaq. Pertama, hukum syarak dinamakan, menepati hukum syarak, amal hati itu dinamakan ilmu hakikat. Dan ataupun juga disebut sebagai iman. Amal hati. Hati itu tempat iman di hati. Tempat taat pada tubuh yang zahir ini. Dosa pahala ni taat perintah ataupun melanggar perintah pada tubuh amal zahir. Pada hati pula ialah iman ataupun nifaq ataupun dia panggil kufur ataupun dia panggil jahil. Jahil pada hati. Bila duduk dalam jahil, hati dia berada dalam kejahilan, bermakna di situ dia duduk dalam kekotoran, dalam dosa. Amalnya akan melakukan, dia amal baik tapi batinnya riak. Maknanya amalnya tidak benar. Amalnya nifaq. Nifaq ni mendua-duakan. Nafaqah, munafik lah, munafik. Nifaq itu munafik. Munafik ni, sebab itu istilah munafik ini dia bukan di luar. Istilah munafik dia di dalam. Luar ni nampak macam baik. Nampak baik. Tapi dalam, munafik ni lah benda yang dalam. Benda yang disebut sebagai hakikat. Benda yang disebut sebagai hati. Menduakan cinta itu dikatakan orang yang nifaq dengan Tuhan. Mulut kata ikhlas, tapi hati untuk puji-puji, untuk supaya orang puji kita, nak nunjuk-nunjuk kepada orang, bermakna hati kita ada nifaq, ada kejahilan dengan Tuhan di situ, yang perlu disucikan. Inilah sifat basyariah yang kita nak bersihkan itu. Selagi sifat ini tidak dibersihkan dengan betul, dengan kefahaman ilmu dan amalan yang benar, kita tidak akan mencapai yang dikatakan hijab tadi terbuka. Dia tak akan terbuka walaupun amal banyak sekalipun, tanpa memahami matlamat dan hakikat ibadah itu, dia tak akan sampai kepada pembukaan rohani itu. Ilmu yang membahasakan tentang perbuatan anggota zahir dinamakan ilmu fiqh. Ilmu fiqh dihurailah, Fortune dihurai lagi. Amalan-amalan perbuatan anggota zahir ni, tubuh badan kita ni, seperti sembahyang, berpuasa, berzakat, beribadah, bersedekah, haji, umrah, membaca Al-Quran, itu panggil ibadah yang zahir.
Yang dibangsakan kepada anggota Zahid itu dia panggil ilmu fiqh. Yang belajar dengan ustaz apa? Ustaz Ilin, belajar dengan ustaz apa? Ustaz Khairul Fahmi, itu panggil hukum syarak, dia panggil ibadah-ibadah. Untuk menyempurnakan yang dalam, supaya lahir jiwa yang ikhlas kepada Allah, jiwa yang tawaduk dengan Allah, jiwa yang merasa ibadah itu adalah daripada kasih sayang Tuhan. Bukan kerana kita pandai, bukan kerana kita sihat, bukan kerana kita kuat kita boleh sembahyang, tetapi kerana kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Itu nak dirasai dalam batin kita. Aku boleh sembahyang ni bukan kerana aku pandai, ya Allah. Bukan kerana aku belajar ilmu, tak. Kerana Engkau yang izinkan. Sebab ramai yang pandai, tahu sembahyang, tahu ilmu sembahyang, tapi ramai juga yang tak sembahyang. Nampak tu. Boleh faham tu, belajar tauhid dan kasih untuk menyempurnakan yang hakikat itu, yang dalam itu. Kalau derma, ya ramai menderma. Bagaimana ketika kita berderma? Hati kita tu bagaimana? Ini panggil amal hati itu. Bagaimana? Ada tak perasaan-perasaan riak dalam hati kita? Mulut kata ikhlas, saya ikhlas ni, saya derma ikhlas ni, ikhlas ni. Tapi dalam hati bagaimana? Hanya kita dengan Tuhan saja yang tahu. Orang lain tak tahu kita ikhlas ataupun tidak. Nampak? Ini panggil adab dengan Allah itu ialah hati. Allah memandang manusia hamba itu pada kalbunya. Dia tidak pandang pada sekadar pada amal zahir. Allah pandang hati kita. Ya, kamu sedekah RM1, RM2, RM10, RM100, tapi hatimu bagaimana? Kalau kamu derma adalah supaya orang melihat kamu baik, supaya orang kata kamu bagus, kamu tidak ada makna derma itu. Tidak ada makna walaupun banyak sekalipun. Kerana nilai Allah ialah pada keikhlasan jiwa kita itu kepadanya itu. Itu maksudnya. Nampak? Kalau RM1 kita derma itu dengan penuh cinta pada Allah dalam derma itu, lebih baik daripada 7 ataupun RM100 kita derma itu dalam keadaan kita mengharapkan pujian manusia. Tidak ada makna 100 itu pada Allah. Sebab Allah bukan memandang pada nilai berapa. Allah memandang pada nilai hati itu. Inilah pelajaran tauhid dan kasih sayang. Dia membetulkan hati itu, menghidupkan hati itu, supaya memandang segala kebaikan yang dilakukan itu adalah dari Allah, dengan Allah dan untuk Allah. Dari Allah, dengan Allah dan untuk Allah. Aku berderma ni, ya Allah, harta ni darimu, ya Allah, duit ni darimu. Denganmu aku berderma. Maknanya dengan kudratmu, dengan iradatmu, dengan kasih sayangmu, dengan asma'mu ar-Rahman aku menderma. Kalau tanpa kudratmu tak boleh derma aku, maka denganmu aku derma.
Mula-mula tengok pandang, lepas pandang jatuh ke hati. Itu permulaan kepada cinta. Baik, kedua-dua komponen ini adalah hakikat diri insan. Apa komponen dua-dua? Sama ada tubuh jasad ini yang zahir ataupun hati. Dia dua-dua ni diri kita dua-dua. Yang zahir pun diri kita, yang batin juga diri kita. Nampak? Tubuh ini tu diri kita. Yang ada lelaki, ada perempuan, ada warga emas, ada yang bomo, ada yang muda, ada ini diri kita yang zahir. Diri kita yang dalam ia sebut sebagai ruh ataupun hati ataupun fuad ataupun jiwa. Sama je. Bila sebut hati, jiwa, fuad, basirah, ruh, alam laut, semua diri kita. Istilahnya berbeza. Sebab itu diri kita ada dua. Yang luar dengan yang dalam. Maka sekarang ini belajar tauhid dan tasawuf, kita nak fokus kepada yang dalam. Kerana amal yang di luar ini, dia nak betulkan yang di dalam. Kenapa kita sembahyang? Wa aqimis solata li dhikri. Sembahyanglah kamu tujuan supaya ingat Allah. Maka tempat ingat itu bukan di akal. Tempat ingat bukan di lisan. Tempat ingat di hati. Maka hati ini perlu dibersihkan betul-betul. Perlu dicahayakan dengan cahaya cinta Allah dengan betul-betul. Baru dia akan sempurna yang dalam. Kerana apa? Kerana kalau hati kita tidak ada cinta kepada Allah, bila kita meninggal dunia, tubuh ni kita tinggal dah. Dalam alam kubur, kita tinggal dah. Tak ada siapa tinggal lama-lama di atas rumah. Kalau isteri cantik secomel lonteng pun, secomel lonteng, comel lonteng pun, handsome, kalau suami handsome pun, kalau mati tidak ada nilai dah. Tubuh ini tidak ada nilai. Handsome setara mana pun, kalau mati orang tak simpan lama-lama atas rumah. Apa? Isteri yang cantik, comel lonteng pun, orang tak akan simpan lama-lama di rumah, cantik pun. Yang pertama takut berhantu. Takut berhantu orang Melayu lah. Yang kedua, dia akan berbau busuk. Sebab itu bila meninggal dunia, cantik, dia akan dibungkus, dimandi, dibungkus, disolat, dibawa ke kubur, dikebumikan. Itu dia. Cantik pun itu tidak ada ni, sebab nilai. Yang cantik sebenarnya ialah di dalam. Ini dipanggil awet muda. Rahsia awet muda itu ialah kecantikannya di dalam, bukan di luar semata-mata. Ada orang tersilap melihat cantik di luar, maka mereka tertipu dengan kecantikan di luar. Nampak cantik, nampak kaya, nampak kulitnya lembut, kulit walaupun soalan tu senang sekarang. Kalau tanya sekarang boleh jawab. Boleh jawab. Ma rabbuka? Allahu Rabbi. Senang je jawab. Tapi bila masuk ke alam kubur, hilang. Kalau kita tidak latih hati kita ini cinta Allah, ingat Allah, zikir pada Allah, hidup dengan Allah, susah untuk dijawab. Sebab yang jawab itu bukan lisan ini, bukan akal ini lagi yang akan jawab, bukan lisan ini, bukan tubuh ini yang jawab. Yang jawab nanti ialah hatimu. Hatimu yang akan jawab dengan Tuhanmu.
Kalau hatimu tidak kenal Allah, hatimu tidak ada tauhid dengan Tuhan, hati yang tidak ada cinta dan ingat kepada Allah, bagaimana hatimu untuk menjawab di sisi Allah di alam barzakh nanti? Masuk alam akhirat begitu juga. Tubuh kita akan dicipta kembali oleh Allah Ta'ala mengikut amalan-amalan kita. Kalau kita benarnya banyaknya amal dan ikhlas benar dengan Allah, maka makin bercahaya tubuh kita, makin cantik tubuh kita. Kalau orang itu penuh dengan dosa, maka tubuhnya makin busuk, makin hodoh, makin teruk, sampai tak sanggup melihat diri sendiri lagi. Inilah dikatakan, maksudnya kita baiki di sini. Jangan nanti nak mati baru nak baiki, nak menyesal. Belajar tauhidnya di sini. Jangan mati baru nak belajar tauhid. Apa ya? Sebab tu kita buat persiapan. Ini persiapannya. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekalan itulah taqwa. Taqwa itu hahuna, kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata taqwa itu di sini, bukan di sini, bukan di sini. Taqwa itu di sini. Macam mana nak dapat ni? Kena bersihkan hati daripada cinta yang lain, barulah taqwa itu akan datang. Nampak? Inilah yang bekalan kita ni nak bawa balik. Ilmu yang kita belajar ni akan hilang habis. Quran yang kita hafal 30 juz ni akan hilang habis, kecuali Quran yang menyatu dengan jiwa itu. Itu yang kekal. Dalam ni, mati ni tak boleh nak baca. Nak sebut A pun tak boleh dah bila mati. Kalau tak percaya, suruh orang mati baca. Baca Iqra' je. Suruh sebut A. Pergi cari orang mati, suruh, wahai orang mati, cuba kamu baca A. Tak boleh. Walaupun masa hidupnya 30 juzuk dia baca, boleh hafal, tapi mati hilang. Inilah ilmu, dikatakan ilmu hakikat kehidupan. Ilmu yang membawa kesedaran diri kepada permainan dunia, permainan sendagura dan ujian Allah menguji kepada kita ni. Dia akan dapat melihat segalanya Allah itu. Inilah dipanggil ilmu nak dapat sabar, ilmu nak dapat redha, nak dapat syukur, tawakal dan sifat pemaaf ini ialah jalannya tauhid sufi dan kasih sayang. Tauhid yang sampai kepada melihat hak Allah, sampai ingat ini Allah, sampai memandang syuhudnya kepada milik Allah. Itulah dia tauhid yang dikendaki yang kita pelajari ini. Bukan tauhid nak faham saja, tapi tauhid disertai dengan penyucian hati. Bukan tauhid faham ilmu akal saja. Tauhid mesti beramal dengan tubuh ini. Niatnya hati, amal hati ialah niat untuk membersihkan hati. Itu amal hati. Niat itu. Niat itulah amal hati. Tubuh ni bahagian buat, bahagian amal tubuh ni. Kalau semayang, niatnya ke mana? Kalau niat nak tunjuk-nunjuk pada orang, bermakna amalnya salah. Amalnya dalam maksiat, dalam nifak tadi. Sebab itulah nak betul
Niat itu kepada Allah, ikhlas pada Allah. Dia kena betul hati dengan Allah, kenal Allah, cinta Allah, ingat Allah, rindu pada Allah, mandang segalanya Allah. Barulah hatinya akan benar dalam niatnya itu. Kalau hati tak kenal Allah, buatlah macam mana pun, dia akan lari daripada nawaitu itu. Mulut kata lain, hati kata lain. Ini panggil bercakap tak serupa bikin. Bercakap tak sama dengan bikin, tak serupa bikin. Cakap lain, hatinya lain. Cakap mulut kata cinta Allah, Rasul, hatinya penuh dengan cinta dunia. Buktinya dalam solat itu boleh tahu dah. Allahu Akbar, kat mana hati itu? Pergi ke pasar ke, duduk mana? Baru kita tahu dia. Di situ dah, itulah diri kita. Apa yang kita ingat, itulah diri kita. Itulah diri kita. Rakyat mengikut agama pemerintah. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pada jasad itu ada seketul daging. Bila baik, daging itu baiklah seluruhnya. Kalau buruk, daging itu buruklah, jahatlah seluruhnya. Anggota itu ala wahya al-qalbu, ingatlah dia adalah hati. Hatilah raja. Baik manusia itu baiknya pada hati. Naik. Sebab manusia boleh menipu sekarang, boleh berlakon, banyak berlakon. Baik manusia itu sebenarnya ialah baiknya pada hati. Baik hati itu ialah baik dengan Tuhan. Kenal Allah, barulah hati itu benar-benar baik. Benarnya berlaku kebaikan itu. Kalau dengan Allah, tak kenal Allah, tidak ada tauhid, pegang cinta yang lain, maka dia tidak akan jumpa kebaikan yang hakiki itu. Kecuali mereka hanya baik itu adalah mana lagi? Sifat dan fasik. Fasik ni rosak, membawa kepada kerosakan amalnya. Kenapa amal jadi rosak? Takkan saya dah betul dah, saya dah belajar dengan ustaz ni, dengan ustazah ni, semayan saya betul. Rosak di mana? Rosaknya bila hati itu ada nifak, hati itu ada riak, hati itu ada sombong dalam ibadah, maka ibadah tu rosak. Walaupun sempurna nampak di luarnya, tapi batinnya rosak. Sebab tidak ada keikhlasan dan tidak ada kecintaan dalam ubudiyahnya kepada Allah. Lagi, sesungguhnya sifat-sifat mazmumah itu banyak. Ia sifat itu terbahagi kepada usul dan furu' juga. Sifat mazmumah tu ada usul, mana yang besar ni, usul ni yang tunjang-tunjang ni. Dan adanya furu' ni yang bawah-bawah, pecahan daripada sifat-sifat penyakit-penyakit hati itu. Usul ialah ibu bagi segala penyakit-penyakit yang lain.
Manakala furuk pula ialah penyakit-penyakit hati yang berpunca daripada ibunya, sumbernya. Furuk ni yang usul ni, daripada tunjang akar ni, tunjang ni lah. Kalau tunjang tu bagus, akar tu bagus, maka akan melahirkan batang yang bagus, dahan yang bagus, dan buah-buah yang bagus. Kalau tunjang usulnya rosak, akarnya tidak kuat, dia tidak akan melahirkan batang yang kuat, dahan yang kuat, dan buah yang baik. Jadi usul ini gitu, dia panggil usul. Jadi usul bagi sifat mazmumah ini ialah penyakit-penyakit ini. Penyakit yang usul ialah apa dia? Ujub. Ujub ni rasa mulia dengan amalnya. Ujub ni perasan dengan amal ibadahnya. Ujub ni tidak ada riak. Tidak ada riak. Riak pun sama juga, penyakit usul juga tu, mazmumah. Penyakit yang besar-besar ni. Kalau kena penyakit ini, dia akan merebak kepada jadi penyakit-penyakit lain. Dia akan wabak, merebak. Merebak jadi penyakit-penyakit. Virusnya bahaya, lebih bahaya daripada virus COVID-19 lagi. Dan sebagainya segala wabak-wabak yang ada. Ini wabak yang manusia ni yang tidak. Wabak inilah yang kena buang sebenarnya. Kalau ada hilang sifat-sifat mazmumah ini dalam diri rakyat Malaysia, COVID-19 akan hilang begitu je sebenarnya. Tetapi penyakit ni ada menyebabkan dia tak pergi. Dia duduk saja. Dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penyakit usul tu, ujub ni, rasa mulia dengan amal. Apa? Nak sembunyi pun tak apa. Yang penting bukan di luar dan sembunyi. Yang penting ialah hati. Kerana Allah memandang hati kita itu. Sebab tu peringkat awal bagi mereka yang nak menuju kepada Allah, dia kena jaga hati, dia derma itu supaya tidak diketahui siapa-siapa. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak ketahui. Sembunyikan tangan kiri. Itu. Peringkat awal dia kena sorok-sorok. Kalau dia sudah kuat jiwa dia itu, ingatan pada Allah, tauhidnya kuat, zahir lah. Kalau Ustaz Abid Liu tu boleh satu dunia, boleh viralnya. Moga-moga hatinya betul dengan Allah Ta'ala, ikhlas, cari cinta Allah, kasih sayang kepada umat. Nampak? Kalau sudah kuat tu rohani kita itu, boleh kita zahirkan. Kalau tak kuat lagi, jangan. Nanti terkena virus riya, virus ujub tadi, menyebabkan hancur dia punya pahala dan cahaya amal itu. Dengki, sama juga dengki, hasad dengki. Ni penyakit besar-besar lah kan ni. Dosa besar lah termasuk. Dengki, hasad, cintakan kemasyhuran dan harta. Ini penyakit-penyakit yang merebak, yang membawa kepada penyakit-penyakit lain. Itu panggil penyakit mazmumah usul. Manakala sifat-sifat mazmumah yang furuk pula ialah permusuhan, kebencian, menghina diri pada orang kaya, memandang rendah orang-orang miskin,
tiada yakin dengan janji rezeki dari Allah. Bimbang jatuh kedudukan di sisi manusia. Kikir. Kikir ni kedekut lah. Bakhil. Bakhil tu adik-beradik dia lah. Panjang angan-angan, melampaui batas, menipu, bersemuka, menunjuk-nunjuk, keras, kasar, tiada malu dan sebagainya. Ini penyakit-penyakit furuk, penyakit-penyakit yang hasil daripada punca dari penyakit yang besar tadi. Dia akan merebak macam-macam penyakit. Dengan dengki itu dia akan datang perasaan-perasaan yang tidak baik. Tengok orang ni rendah, memandang orang ni lekeh, merendah-rendahkan orang dan sebagainya. Ya? Kenapa? Penyakit ada sombong, menyebabkan timbul air. Kesemua penyakit ini, sikit lagi pukul 11 boleh lagi ni. Kesemua penyakit ini adalah disebabkan mengikut hawa nafsunya. Nafsu merupakan musuh yang paling sukar ditewaskan kerana ia berada di dalam diri kita. Inilah musuh ketat dia panggil, musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut yang lebih bahaya daripada musuh yang di luar. Bahkan nafsu ini lebih bahaya daripada syaitan. Sebab itu Imam Ghazali kata dalam kitab Minhajul Abidin ada 4 yang menjadi musuh kepada manusia itu untuk mencapai tauhid dan kasih sayang ini. Satunya ialah syaitan. Syaitan ni, ini yang menghalang kita untuk mendapat tauhid dan kasih sayang, cinta Allah dan Rasul ini. Dia akan halang kita. Peringkat pertama dia halang kita, jangan belajar, jangan masuk, jangan join, jangan belajar. Jadi kalau kita lawan, bila kita belajar, dia datang lagi, dia suruh kita belajar pula. Nampak? Supaya belajar itu dengan penuh riak, penuh sombong. Belajar tu supaya nanti kata kamu gaji. Banyak lagi hal di situ, nak hurai panjang sangat. Yang kedua, Imam Ghazali kata, ia menghalang kita kepada tauhid dan kasih sayang ini ialah nafsu kita. Nafsu ni, kalau nafsu tu amarah, mudah ditunggangi oleh syaitan. Apa? Amarah. Sebab tu nafsu ni perlu dibersihkan daripada amarah, lawamah, mulhamah dan menjadi mutmainnah. Itulah nafsu dibersihkan, disucikan nafsu itu. Nafsu tak boleh nak buang. Dia tak boleh nak buang. Contoh riak. Riak tadi tetap ada. Dia tetap ada riak. Tak boleh nak buang. Cuma dia boleh dimurnikan, disucikan sifat riak yang jahat tadi kepada riak yang baik, riak yang dimuliakan. Macam mana pula Ustaz? Ada riak yang baik, riak yang tidak baik. Kan riak itu semua yang tak baik. Ada riak yang baik. Riak ni maksud menunjuk-nunjukkan. Supaya apa? Tunjuk bila hatinya benar dengan Allah. Dia tunjuk ni sebagai seorang, contoh sebagai guru di madrasah, di kelas-kelas tahfiz, pondok-pondok, sekolah dan sebagainya. Guru dia tunjuk. Dia sembahyang sunat depan murid dia. Sembahyang sunat depan murid, nunjuk-nunjuk supaya murid itu termotivasi untuk mengikut kebaikan yang dilakukan oleh gurunya itu. Dengan syarat gurunya sembahyang ini kerana memberi motivasi, bukan untuk riak-riak nak nunjuk betul-betul tak, tapi riaknya untuk sebagai motivasi orang lain untuk mengikutinya juga. Mungkin itulah yang berlaku kepada Ustaz Abid Liu. Abid Liu dia zahirkan, dia viralkan dalam Facebooknya. Nampak? Viralkan dalam Instagram, masuk berita sehingga orang nampak kebaikan itu. Dan ada yang nak lumba-lumba. Tapi kena ingatlah, maksudnya di situ adanya musuh-musuh dalam selimut juga. Mata-mata yang melihat itu, mata-mata yang dengki itu melihat kebaikan orang. Sebab tu kena hati-hati di situ. Kalau tidak betul-betul berhati-hati, nanti dia akan diserang Ustaz Abid Liu itu. Sekarang dah dia nampak, baru sehari dua cakap pasal nak bina apa semua, tiba-tiba dah dihalang. Mana di situ ada halangan-halangan, ada musuh-musuh yang tersembunyi di situ. Sebab tu kena hati-hati dalam menzahirkan kebaikan itu. Sebab musuh sentiasa melihat. Sama ada musuh itu, musuh orang Islam ni, sama ada musuhnya musuh yang betul-betul yang bukan Islam, sama ada musuh di kalangan orang Islam sendiri yang bermusuh. Apa? Orang Islam yang bermusuh sama sendiri. Ya, orang Islam musuh Islam ni yang ada dengki, sifat dengki, yang ada sifat riya, sifat penyakit-penyakit, sangka buruk dan sebagainya. Ini musuh dalam bentuk orang Islam. Baik, nafsu. Yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, dalam kita nak menyempurnakan tauhid dan kasih sayang ini, halangan yang juga adalah dunia. Dunia ini yang akan menghalang kita. Zikir-zikir-zikir, tengok nak makan, tengok dunia. Apa? Semayang Allahu Akbar, tengok jumpa duit yang hilang dalam semayang. Bermakna dunia itu menghalang kita khusyuk kepada Allah. Kenapa? Hati kita tidak dibetulkan cinta kepada Allah.
Kerana cinta kepada dunia itu menyebabkan sembahyang tidak akan khusyuk. Tak akan khusyuk sekali pun. Kecuali kita mengambil daripada mereka yang ahlinya, yang faham tentang bagaimana nak khusyuk dalam sembahyang. Sebab tu dalam motivasi pelbagai bentuk lah, bagaimana nak khusyuk dalam solat, bagaimana nak khusyuk. Ada yang disebutnya, ada ustaz yang sebut nak khusyuk semalam, kita kena sembahyang itu, kita kena faham makna bacaan itu, faham Fatihah, faham surah, faham bacaan. Bila balik kita hafal semua bacaan itu, maknanya sembahyang tak khusyuk juga. Bahkan jadi stres, kadang-kadang stres. Allahu Akbar, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, Ar-Rahman Maha Suci, maknanya pemurah Allah. Maliki Yaumiddin, tak ingat. Alamak, tak ingat makna. Apa dia ni? Aduh, tak ingat. Jadi stres. Sebab apa? Sembahyang nak ingat makna, bukan nak ingat Tuhan. Sedangkan sembahyang itu nak ingat Allah, bukan nak ingat maksud bacaan itu. Nak ingat Allah. Jadi nak ingat Allah, dia kena latihan hati itu dengan bersihkan hati dengan taubat, dengan selawat, dengan zikir. Baru dia akan datang khusyuk itu. Kadang-kadang orang tak faham makna pun dia boleh khusyuk. Kalau hatinya benar, cintanya kepada Allah, tauhidnya dengan Allah, dia boleh khusyuk. Nampak? Kalau faham makna itu adalah menyebabkan dia betul tu khusyuk, orang Arab faham makna, ada yang tak khusyuk juga. Kalau faham makna itu maknanya orang Arab paling khusyuk, tapi tak khusyuk juga. Tak khusyuk juga Arab. Sebab khusyuk itu bukan pada makna. Khusyuk itu ialah pada hati. Pelajarannya tauhid, penyucian hati. Kita pergi lagi, takut tak habis. Yang keempat tadi apa? Imam Ghazali kata yang keempat ialah makhluk di sekeliling kita. Suami, isteri, anak, kawan, jiran, rakan, sahabat handai ni. Nak buat baik adalah suara-suara kata, alah nak buat tabiat itu, buat tu untuk nunjuk-nunjuk dah tu. Jadi sakit hati kita dengan dia. Sebab tu kalau kita peduli dengan Allah, tak peduli dengan dia, dia nak kata apa silalah, aku buat kerana Allah. Kan tak sakit hati kalau dengan Tuhan. Kalau dengan manusia sakit hati. Kalau kita buat orang tak puji kita, sakit hati. Sakit hati. Saya dah buat macam-macam dah, macam ni, dengan cek lagi, dengan gini, macam-macam buat. Tapi ada lagi orang cela saya, orang ni kata saya tak semua. Sebab kita buat untuk orang. Sampai bila kita tak akan sempurna? Kalau kita buat untuk Allah, pedulikan dia. Inilah pentingnya Allah dalam hati. Bukan manusia dan makhluk itu dalam hati. Lagi. Mana tadi? Selesai di situ. Maka sabda Nabi SAW. Ini sabda Nabi ke apa? A'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Musuhmu yang paling ganas ialah nafsumu yang berada di antara dua lambungmu. Nafsumu yang paling ganas ialah nafsu yang berada antara dua lambung. Mana? Pada hati, dua lambung. Mana? Inilah qalbu ni. Inilah tempatnya nafsu. Nafsu amarah, nafsu lawah, lapisan di sini yang perlu dibersihkan nafsu itu. Nak buang tak boleh nafsu, dia kena bersihkan dengan cahaya tauhid, cahaya kasih sayang. Baru jadi murni, jadi riak yang baik, jadi dengki yang baik. Dengki tu dengki tengok orang, oh pakat masuk, pakat share, pakat masuk dalam kini belakang, nak masuk juga. Ini panggil dengki yang baik. Bukan dengki yang jahat ni, dengki supaya orang ni jatuh, orang ni perniagaan, kalau jenis sama-sama niaga supaya orang ni dengan sihir. Timbul daripada dengki itu penyakit menyihirkan, mengkhianati dan sebagainya. Jadi dengki itu kalau nafsu jadi mutmainnah, dengki itu jadi baik. Jadi baik. Maka dengkinya dengki untuk kebaikan saja. Nampak? Sombong menjadi sombong yang baik pula. Nampak? Dia gunakan kesombongan dia, kekayaannya, ke pangkat yang tinggi itu, dia gunakan itu untuk menjatuhkan orang yang sombong. Yang penting dia kena betulkan diri dia dululah. Nanti dia tenggelam dengan sombong pula. Bahaya. Jadi semua sifat itu dia akan jadi baik. Seperti seekor ular yang sama, dia bertukar saling kulit dia. Tukar. Kulit yang lama dia buang, sifat mazmumah tadi buang, dia pakai dengan sifat mahmudah. Sifat yang sama, tubuh yang sama, nafsu yang sama, tetapi nafsu itu sudah dimurnikan, dicahayakan dengan cahaya yang baik, dengan cahaya kasih sayang tadi. Nampak? Nak buang tak boleh. Buang mati kita. Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin menyenaraikan nafsu itu salah satu daripada 4 halangan yang saya sebut tadi, 4.
Syaitan, nafsu, makhluk dan dunia. Tiada jalan untuk mendamaikan nafsu ini melainkan dengan kita menakluknya, dan tiada mungkin kita dapat menakluknya tanpa dapat melemah. Maknanya nafsu ni kita tak boleh nak kecuali kita mesti menguasai dia. Kita menguasai dia dengan nafsul mutmainnah. Kalau dia kuasai kita, digabung pula dengan bisikan-bisikan syaitan, kita tidak mampu menghadapinya. Sebab kejahatannya sangat dahsyat dan halus dan licik, yang kadang-kadang kita tidak mampu untuk melihat tipu daya yang halus itu. Nampak tipu daya riak, ujub tak rasa. Siapa tak rasa? Yang ada rasa ialah aku baik, aku pandai. Orang tegur sikit tak boleh dah. Orang nasihat pun dah melenting marah. Itu bermakna ego tu ada dalam batin yang kita tidak nampak. Bila diuji barulah dia keluar sifat itu. Bila dicuba baru dia keluar sifat itu. Semua orang boleh kata sabar. Saya sabar sebab saya belajar kitab sabar. Saya tahu sabar semua tu. Peringkat ada berapa peringkat sabar dalam bentuk macam mana. Saya tahu belaka. Saya belajar semua kitab sabar. Habis 45 buku kitab khatam kitab sabar saja. Tapi belum tentu dia boleh sabar walaupun dia khatam kitab sabar sekalipun. Pernah saya sebutkan, ada seorang ustaz dia mengajar kitab sabar, buka kitab sabar, bab sabar, habis khatam. Habis kitab tu selesai, sembahyang isyak, nak balik, keluar daripada rumah, tengok selipar dia hilang. Bila selipar dia hilang, dia mengamuk, marah, maki, siapa yang ambil selipar aku, celaka. Dia baru dalam surah masjid mengajar sabar, keluar masjid hilang sabar. Bermakna sabarnya di sini, bukan di sini. Sebab itu hakikat sabar bukan di sini, bukan di sini. Hakikat sabar ialah pada hati yang tenang dengan Tuhan, hati yang ingat kepada Allah, hati yang bersih dan ada tauhid, cinta pada Allah. Itulah sabar akan terlimpah dalam batinnya. Hati bersih, Tuhan akan limpahkan sifat sabar dalam hati. Maka automatik dia akan jadi orang yang sabar. Sebab sabar ni dia panggil ilmu kurniaan Allah. Dia bukan ilmu buat-buat, ilmu ada juga orang sabar, saya sabar ni, sabar saya ni ada tahap, jangan cuba saya, jangan sampai saya hilang sabar. Itu bermakna dia lagi yang masih sabar. Sabar yang hakiki yang datang daripada Allah ialah sabar yang tidak ada maksudnya. Sabar itu datang daripada Allah. Kita sendiri pun hairan, kenapa saya boleh sabar? Kenapa saya boleh sabar? Sebab hati kita benar dengan Allah. Allah limpahkan sifat sabar. Kita pun hairan, kenapa saya boleh sabar? Kalau ikut ni memang tak boleh sabar dulunya. Tapi sekarang kenapa boleh jadi tenang, sabar? Kerana hati kita sudah benar dan bersih dengan Tuhan. Cinta kepada Allah itu, dia akan mendatangkan sifat-sifat yang mahmudah tadi. Jadi nafsu ni dia tak boleh. Tidak ada istilah kita pencin dengan melawan hawa nafsu. Tidak ada istilah pencin. Begitu dengan syaitan. Sebab syaitan tidak pernah istihar pun, kami pencin daripada menipu daya manusia. Dan tidak ada istilah pencin. Walaupun ada di sini bidadari-bidadara ni yang mau bergemah, yang pencin daripada kerajaan. Itu pencin dengan kerajaan. Dengan Allah belum pencin. Sebab kita tidak ada pencin dalam ibadah. Dalam belajar ilmu tidak ada pencin. Dalam amal tidak ada pencin. Dalam menyucikan hati tidak ada pencin. Kerana nafsu dan syaitan tidak ada istilah pencin. Selagi kita ini masih hidup, selagi itulah dia akan hancurkan kita. Dia akan hentamkan kita sampai sehancur-hancurnya. Begitulah kita mesti nak lawan nafsu dan syaitan, tak mampu kita. Kita mesti bergantung hati dengan Tuhan. Allah sahaja yang boleh akan menundukkan nafsu kita itu. Sebab itu kena cari Allah dalam menyuci ni. Kena cari Allah, barulah nafsu kita akan ditundukkan oleh Allah. Kalau dengan diri kita nak lawan nafsu, tak boleh. Kita tak akan mampu menghadapinya, syaitan dan nafsu ini. Sebab itulah tauhid ni dia ajar bergantung dengan Allah, mohon kepada Allah dengan doa, a'udzubika kalimati min syarri ma nafsi, min syarri nafsi. A'udzubika, ya Allah, aku mohon daripadamu ya Allah, min syarri nafsi, daripada kejahatan nafsuku. Kena minta perlindungan dengan Tuhan. Cik Mas, yalah Ustaz, betul lah tu. Kadang-kadang saya juga terbabas. Mengaku lah baguslah tu. Ilmu ni bukan nak cari salah siapa sebenarnya. Kita melihat diri kita. Saya bicara ni bukan kita nak cari salah siapa. Kita melihat keaiban yang ada dalam kita.
sifat-sifat yang ada dalam kita ini, supaya kita sama-sama membuang dan menyucikannya itu dengan pertolongan Allah Ta'ala. Belajar tauhid, belajar kasih sayang ni, dia tidak belajar nak hukum sesiapa, tapi dia mengeluarkan kenyataan supaya masing-masing menilai dan muhasabah diri masing-masing. Itulah dipanggil kasih sayang. Dia tidak ada belajar ni, awak ni begini, awak ni dengki. Tengok ni belajar tasawuf kan, dia nampak orang ni dengki. Dengki orang ni berapa kilo ni, sombong ni. Dia belajar tasawuf bukan nak tengok orang ni sombong, tak, dia nak lihat dirinya, apa yang ada dalam batinnya itu. Kalau ada kejahatan, keaiban, dia menangis dengan Tuhan, bertaubat kepada Allah untuk membuangnya itu. Dia bukan mencari salah-salah orang. Itulah jiwa yang benar dengan Allah. Sikit lagi sebelum kita buka soalan. Sesungguhnya nafsu itu musuh yang paling suka ditawan dan ditundukkan kerana dua sebab. Dua sebab. Payahnya kita nak tunduk nafsu ni. Pertama, ia berada dalam diri insan. Duduk dalam diri kita. Macam mana? Pencuri jika berada di dalam rumah adalah sukar untuk mengatasinya. Jadi nafsu ni duduk dalam diri kita. Macam mana kita nak hadapi? Ialah keseronokan kita. Ialah kemahuan kita. Macam mana kita nak menghadapi dengan kemahuan kita itu? Nampak? Susah. Nafsu nak gini, Allah nak begitu. Berperang. Nak Allah kan nafsu. Maka akhir sekali kita ikut nafsu. Nampak? Kalau kita ikut Allah betul-betul, kita boleh sabar. Cinta Allah betul. Kalau cinta nafsu, kita tak boleh sabar dengan ujian. Tak boleh sabar. Datang ujian, kita ikut nafsu. Sebab itu jadi sifatnya timbulnya amarah, timbulnya sifat mengeluh, timbul sifat merungut. Kenapa? Kita mengikut hawa nafsu kita. Kita bukan mengikut kehendak Allah. Kalau dia cinta pada Allah, dia ikut kehendak Allah, maka dia sabar dengan ujian. Dia redha dengan cobaannya itu. Yang pertama. Yang kedua, kenapa payah ni nak hadapi nak? Kerana ia adalah musuh yang dicintai. Nampak? Nafsu ni dia panggil musuh yang dicintai. Musuh, tapi musuh yang dicintai. Biasanya musuh ni kita benci belaka, tak suka. Tapi musuh ni musuh yang kita duduk tidur sekali dengan dia, berjalan dengan dia, pergi mana pun dengan dia. Sebab itulah nafsu ni perlu dimurnikan, perlu dibaiki dia itu. Macam mana nak baiki? Kena mengikut jalan syariat Muhammad, tariqah Muhammad, hakikat Muhammad dan makrifat Muhammad. Baru dia akan sempurna nafsu itu. Mesti melalui prosesnya menyuci daripada amarah kepada lawamah, kepada mulhamah, sehingga nafsu itu menjadi mutmainnah, dia tenang dengan Tuhan. Barulah dia jadi baik nafsu itu. Boleh? Sebab dia musuh yang dicintai. Ya Allah, insan buta terhadap keaiban kekasihnya dan hampir tiada dapat melihatnya. Payah kecuali dengan cahaya tauhid. Makin bersih hatinya, dia akan nampak keaiban, kejahatan dirinya itu. Maka dia minta kepada Allah Ta'ala agar dibuang segala sifat kejahatan diri. Sombong, riak. Ini kesukaan nafsu belaka. Nafsu suka riak, nunjuk-nunjuk. Ini nafsu. Nafsu suka kemasyhuran, buat sesuatu supaya orang kenal dia, orang tengok dia hebat. Nafsu suka sombong. Ini benda yang kita berlawan sebenarnya. Inilah musuh dalam selimut yang kita cintai itu. Macam mana? Sebab itu kena ada, nak lawan nafsu dia, kena ada guru murabbi, mursyid. Guru yang pernah melalui halangan-halangan ini dan berjaya. Ternyata kejayaan mereka itu, kita kena follow mereka. Barulah kita dapat menyelesaikan masalah itu. Lagi berkata ulama sufi, untuk menundukkan nafsu dan menawannya itu dengan 3 perkara. Ini cara nak tunduk nafsu. Menahan keinginannya, kerana haiwan liar itu dapat dijinakkan dengan mengurangkan makannya. Kurangkan makan. Kurangkan makan, yang suka-suka makan itu. Kurangkan makan, buat boleh, tapi kurangkan. Belajar kurang-kurangkan. Kalau payah ni sebab dia sudah ketagih dengan makan, ketagih dengan jenis menu ini, dia kena kurang, belajar kurang, mujahadah, kurang-kurangkan makan. Kerana makan itu menggemukkan nafsu sebenarnya. Bukan sekadar menggemukkan tubuh kita, dia menggemukkan nafsu lagi yang dalam. Itu lagi bahaya. Nafsu jadi gemuk lagi bahaya daripada tubuh gemuk. Tubuh gemuk.
nak dating dengan siapa ini jadi nak tengok apa kereta. Kalau kereta je ni nafsu kereta, tengok kereta pula kereta apa. Ni kereta dia tengok kereta, belinya tidak. Dia tengok kereta, dia sebab orang nafsu ni cinta kereta. Dia tengok kereta Mercedes, BMW, dia tengok gambar je lah. Dia panggil khayal dengan gambar saja. Kesian. Rugi masa situ. Ya Allah, itulah keseronokan nafsu. Yang ketiga, mohon pertolongan dan perlindungan pada Allah Ta'ala daripada kejahatan. Ini jalan kita nak menundukkan nafsu tadi. Kurangkan makan, sibuk-sibukkan dengan ibadah. Sebab itulah ibadah macam-macam ibadah yang disusun oleh para ulama. Yang ketiga ialah minta pertolongan. Jangan lupa minta tolong dengan Tuhan. Doanya Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Kan doa ni dah ada dalam kitab yang sebelum daripada ni kan. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku mohon berlindung daripadamu ya Allah daripada kejahatan nafsuku. Daripada kejahatan nafsuku. Baru fikir nak masak apa, tu dah terfikir. Dalam kuliah tu dah fikir dah. Itu nafsu lah tu. Dia panggil nafsu. Kat Salasia itu nafsu. Sebab dah nak pukul 12 kena fikir nak makan apa. Sebab tu orang yang duduk dengan Tuhan ni tak terfikir makan apa. Dia fikir apa yang ada itulah dia makan. Ada apa itulah yang dimasak. Dia tidak sibuk dengan tu. Itu dia jadi gemuk nafsu tu. Nafsu dia jadi gemuk. Sikit lagi oleh kerana itu. Sebab dia tengok jam lah ke pukul 12 ni. Bila ustaz ni. Oleh itu jika sifat mazmumah ini dikeluarkan dari diri seorang dengan mengembalikan keseimbangannya, nescaya seorang itu akan menjadi hamba yang benar pada Allah dan hampir dengan hadratnya, dengan Allah Ta'ala lah. Kalau kita berjaya mengeluarkan sifat mazmumah yang bersama dengan nafsu yang jahat tadi, dia akan orang yang dekat dengan Allah, dia hampir dengan Allah, orang yang cinta pada Allah. Sebab dia dah macam ular tadi, dia sudah bersaling kulit. Bersaling kulit. Baik lagi. Tanda seorang itu hampir dengan hadratnya itu ialah dia sentiasa mengintai-ngintai kelemahan dirinya. Dia tengok-tengok keaiban diri. Apa dosaku, apa salahku hari ni. Dia tengok WhatsApp 1 jam, 2 jam. Dia tengok tak ada pun membawa pada ingat kepada Allah. Maka dia, ya Allah, ruginya aku. Ya Allah, 2 jam duduk main WhatsApp, 2 jam duduk main Facebook. Ya Allah, ruginya. Dia nak nampak dah. Kalau tak duduk asyik dengan Facebook tu, boleh 2-3 jam dengan Facebook. Ini nafsu. Dia tengok apa 2-3 jam. Kalau kuliah ni tak apalah, tunggu 1 jam, 2 jam. Tak apa, dia ada manfaatnya itu. Yang tidak ada, yang kehendak nafsu kita. Itulah nafsu ni dah halus, yang kita seronok tu. Dan kita tidak sedar sehingga melalaikan kita. Itulah dia nafsu. Sebab itulah kena Allah Ta'ala, kita minta Allah Ta'ala ingatkan kita sentiasa. Ingatkan kita sokmo. Sokmo. Sentiasa ingat Allah. Buat salah, ingat Allah. Buat salah, ingat Allah. Terlupa Allah, ingat Allah. Terlupa Allah, rasa berdosa. Sembahyang tak khusyuk, rasa berdosa. Terlebih makan sikit, Allah rasa banyak dan dosa. Kalau sufi ni, kalau hari ni dia fikir dah esok nak makan apa, hari ni dia fikir dah esok nak masak apa. Kecuali dia tukar masak lah, jadi meniaga masak, tak lain cerita. Ini fikir nak makan untuk diri ni. Besok tu dia fikir dah nak makan apa ni. Bermakna di situ dia seolah-olah tidak yakin dengan rezeki Allah. Bukan tak yakin, maksud dia sudah susun dah dengan untuk diri. Sedangkan rezeki esok ni Allah dah susun dah sedia dah. Nampak? Jadi dia, Allah menyesal. Apa yang kita nak makan esok tu sudah ada dah. Allah Ta'ala tahu dah apa yang sedia dah. Sebab dia tunggu esok je lah. Akhir sekali, namun jika dia lalai dari melihat hak Allah ke atas dirinya, dia lalai, dia lupa. Tengok diri tak ingat Allah. Tengok wajahnya tak ingat Allah Ta'ala itu. Dia lalai melihat kebesaran dan keagungan Tuhannya sehingga hilang keakuan dirinya itu. Itu tanda orang yang hampir dengan Allah. Dia tengok diri, dia nampak ingat Allah. Tengok ilmu yang ada pada diri, dia ingat Allah. Dia tengok di balik dia ibadah, dia nampak ini kurniaan Allah. Dia terima kasih pada Allah. Ini orang yang ingat Allah, orang yang hampir dengan Allah. Orang yang hampir dengan Allah, orang yang sentiasa ingat Allah. Dia makan, dia minum, ingat Allah, ni rezeki Allah, ni nikmat Allah. Dia makan, apa saja makan, dia ingat inilah kasih sayang Tuhan. Maknanya ini orang yang dekat dengan Allah. Jadi istilah dekat,
Dia panggil nisbah dekat jauh dengan Allah itu pada nisbah ingat. Bukan pada nisbah jarak. Dekat dengan Allah dengan jauh itu bukan pada nisbah jarak. Dekat dengan Allah ialah nisbahnya pada ingat. Makin ingat Allah, makin dekatlah dia dengan Allah. Buat apa saja dia ingat Allah, maka dekatlah hatinya kepada Allah. Kalau dia lupa Allah, makin jauhlah hatinya kepada Allah. Itu nisbah dekat ataupun jauh dengan Allah Ta'ala. Akhir sekali, sedang namun jika dia lalai dan melihat Allah Ta'ala ke atas dirinya, maka akan timbullah rasa dosa dan kesalahan. Kerana ketika dia lalai, bermakna wujud dirinya kembali. Nampak? Dan apabila wujud dirinya kembali, maka tiada nyata Tuhannya itu. Maka disitulah dikatakan hijab hati. Sedang tauhid itu menghendaki bahawa dirinya tiada yang ada, hanya dia. La mawjud illallah. Hanya Allah saja yang ada. Hanya Allah saja yang kudrat. Hanya Allah saja yang iradat. Hanya saja Allah yang ilmu. Hanya Allah saja yang Ar-Rahman, yang pemurah. Kita tengok Ustaz Abid Liu pemurah, tapi di balik itu tak nampak pemurah tu siapa, pemilik siapa. Ustaz Abid Liu ke Allah hakikatnya. Hakikatnya pemilik Ar-Rahman itu Allah. Abid Liu ni adalah syariat saja yang menzahirkan Ar-Rahman Allah Ta'ala. Jadi orang yang tengok Ustaz Abid Liu, dia ingat pada inilah kasih sayang Tuhan. Maka disitulah dikatakan ingat. Kalau tengok Ustaz tu pemurah, oh bagusnya Ustaz, lupa Allah, bermakna kita masih lalai. Kita puji manusia sehingga lupa Allah. Sedangkan pujian itu untuk Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin sahaja. Tidak ada yang lain. Sebab tu nak dicelek mata zahir, nak dicelek melihat alam ini kebaikan kejahatan. Mata hati nak dicelek melihat, itulah hakikatnya datang daripada kehendak Allah, kudrat dan iradah Allah. Wallahu a'lam. Habis Alhamdulillah, tepat 11.31. Ada soalan sila boleh tanya. Ustaz, kalau kita makan lauk telur hari-hari itu memang Allah dah tentukan atau kita malas Ustaz? Ada ketika malas boleh jadi. Sebab makan ni pilihan. Allah Ta'ala bagi pilih. Nak makan telur ke, nak makan ikan masin ke, nak makan ayam, itu pilihan. Ada kita pilih telur hari-hari, nak malas nak masak banyak-banyak, itu diri kita lah. Itu diri kita. Sebab makan ni pilihan. Allah Ta'ala bagi pilih. Yang penting makan telur ke makan apa, telur pun Allah, ikan masin pun Allah, ayam pun dari Allah. Itu yang utama dalam makan. Bukan nak tengok makan telur ke makan ni. Boleh jadi dia malas nak masaknya, dia kira senang-senang. Itu boleh jadi juga malas. Tak apa malas dalam bab makan, tak apa. Tak ada masalah. Yang penting ingat Allah. Malas pun ingat Allah, rajin pun ingat Allah. Dia buat rajin, dia ingat Allah. Dia buat masakan macam-macam, dia ingat Allah. Itu tak ada masalah. Dia rajin masak. Ini menu ni, menu ni. Habis dia. Semua menu dia buat. Tapi dalam hati dia, semua menu itu Allah yang kurnia, Allah yang ilhamkan. Lihat kebesaran Allah, kasih sayang Allah dalam pelbagai menu itu. Maka dia buat masak dengan pelbagai menu. Dia lihat Allah di situ dengan kasih sayangnya. Itu yang lagi bagus. Nampak? Yang malah, hal malah dia. Oh, dia tengok telur. Telur ni, yelah aku malah telur. Telur pun tengok siapa yang cipta telur. Ayam dulu ke telur dulu? Ya Rabbi, ayam dulu ke telur dulu? Yang penting hati ingat Allah. Soalan lagi. Soalan Kak Faizah dari Puan Hajah Ali. Riya itu berlaku adakah bergantung pada niat? Riya itu berlaku adakah bergantung pada niat? Ya. Sebab itulah innamal a'malu bin niat. Segala amal itu sama ada ikhlas tak ikhlas bergantung pada niat itu. Sebab tu niat itu dibetulkan. Nak dapat niat betul, dia kena betulkan hati dengan Allah. Baru niat itu akan betul dengan Allah. Kadang-kadang orang dia niat dah ikhlas dah. Bila dalam beramal itu kadang-kadang riak tu datang dalam ketika amal. Ketika amal. Sebab itu niat ni kena maintain istiqamah A sampai Z, awal sampai akhir ibadah. Baru dia kemah kukuh, baru dia kuat. Itu panggil iman tu. Sebab tu nak betul hati, insya-Allah dia akan dapat jaga daripada terkena riak. Dia ingat riak Allah tak suka. Dia ingat dalam hati dia Allah tak suka. Maka dia duduk dalam sentiasa ikhlas pada Allah. Boleh bergantung dengan niat. Memang niatlah utama dalam segala amal. Daripada Puan Zubaidah, Ustaz, kenapa kadang boleh fokus, kadang kosong? Itu panggil berbolak hati. Hati masih berbolak, beri peringkat hati. Ingat Allah tu masih pada peringkat hati. Hati ni dipanggil berbolak. Kadang ingat Allah, kadang lupa, kadang ingat. Bagaimana supaya kuat ingatan itu? Kena latih lagi, banyak lagi latihan zikir itu.
istighfar, selawat, zikir itu supaya dia kuat, supaya tidak berbolak-balik, supaya dia terfokus betul-betul dengan Allah. Dia sebab kalau duduk pada hati dia masih berbolak-balik. Kalau duduk pada jiwa, rindu dia tak berbolak-balik dah. Kalau duduk pada martabat asyik, ini tak ada berbolak-balik. Kalau cinta dan ingat, masih berbolak-balik. Cinta duduk dengan cinta dah orang ni tiba datang yang handsome lagi, berbolak-balik cinta dia. Ni panggil berbolak-balik. Kalau rindu ni datanglah dalam bentuk handsome tangan mata pun, kalau rindu dia tetap dengan yang satu saja. Begitulah keadaannya. Sebab tu kena fokuskan hati, kena latih hati banyak zikir Allah sampai dia hidup betul-betul fokus dengan Tuhan. Insya-Allah segala kekeliruan, segala kadang-kadang, jadi kadang-kadang itu dia akan jadi hilanglah kadang-kadang itu. Dan timbul pula jarang-jarang. Kadang-kadang ni dia kerap sikit kan, jarang itu dia jauh sikit. Dia akan datang hal-hal itu. Selesai lagi. Ilmu mesti gantung pada ilmu, pada niat. Belajar ilmu niat ke mana. Sebab tu daripada pukul 10 tadi sampai sekarang ni, niatnya mesti maintain. Sebab ada orang niat, dia tengah belajar, niat macam tadi lah, niat nak masuk dah ni pukul 12. Ni niat dah lari dah. Niat ketika belajar maintain dah, nak duduk istiqamah, tiba-tiba bunyi ni bunyi tu, lari niatnya. Sebab niat hati ni payah nak kita pegang, kecuali kita jazam betul-betul, kita iltizam betul-betul, azam betul-betul, insya-Allah. Nur Azia, cinta ingat tu masih berbolak-balik. Rindu dan asyik tu dia tak boleh lah. Rindu ni sampai mati dia ada rindu. Nenek kita, atuk kita yang sudah meninggal dunia, rindu, bila datang rindu ni tak berpisah dah. Walaupun sudah seorang duduk di alam dunia, seorang duduk di alam barzah, rindu dia tidak ketauhidan dan kasih sayang itu. Dalam belajar ni ingat hal-hal lain itu tentukan niat atau hilang. Hilang fokus lah terpanggil. Sebab tu belajar ni dia kena fokus. Sekolah-sekolah pun cikgu-cikgu kata kena fokus baru dia cepat masuk ilmu. Kalau duduk belajar ilmu teringat nak masuk, teringat ni belum beli lagi. Jadi ilmu tak masuk, yang masuk benda lain. Kalau nak beli ikan lah yang masuk dalam hatinya, dalam kepala dia, ilmu tak masuk. Sebab tu perlu kepada fokus. Kalau duduk sini 1 jam setengah, fokus di sini je. Apa-apa lain berlaku tu, semua cobaan. Jangan pedulikan. Ini semua cobaan. Duduk fokuskan. Zikir. Teruskan amal kamu. Mambang kuning, mambang hijau, mambang. Apa yang ada, itu semua cobaan. Fokus. Kalau betulkan niat, hilang fokus, maka ilmu tak masuk dah. Tak masuk dah. Dia akan masuk benda lain. Boleh lagi. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Ilmu yang sangat manfaat. Manfaat itu ialah memberi
Ilmu yang memberi manfaat ialah ilmu yang menyedarkan jiwa kita, dan dia boleh pegang ilmu itu. Walaupun dia keluar daripada majlis ilmu, dia masih ingat, dan dia bersihkan hati sehingga ilmu yang dia faham itu masuk dalam hati. Kalau tak bersihkan hati, keluar sekejap lagi hilang dah ilmu. Ilmu ni hilang sekejap lagi. Kecuali kita bersihkan hati, ilmu yang masuk sini, yang ada di sini faham. Bila kita bersihkan hati, dia masuk ke dalam ini, ilmu di sini dia akan masuk sini, dia tidak akan hilang. Inilah yang dikatakan ilmu manfaat. Apa ilmu manfaat? Ialah ilmu ingat Allah, ilmu yang membawa kepada amal yang benar dan hati yang benar, ingat dan cinta kepada Allah. Inilah dikatakan ilmu yang memberi manfaat. Kalau ilmu yang membawa kepada sombong, riak, tidak ada manfaat ilmu itu. Bahkan dia boleh membawa kepada masalah kepada hidup kita. Manfaat ialah ilmu yang membawa hati itu ingat kepada Allah. Boleh? Apa lagi nak pesanan penaja? Ada pesanan penaja? Pencing kat kubur lah pencing ibu-ibu, ajar-ajar, bonda-bonda yang umur banyak dah ni. Kita berada di hujung zaman dah. Hujung zaman kita kena banyak isi tauhid dalam hati. Banyak ingat Allah dalam hati. Ingat Allah, selawat, ingat Allah, banyak taubat dalam diri kita ni. Itu saja bekalan kita nak bawa balik. Buku ni tinggal dah, mati ni tak ada siapa buat pergi masuk dalam kubur. Tak ada. Kereta, rumah, tak ada siapa masuk. Yang boleh bawa dalam kubur kita ialah yang ada di sini. Ilmu yang ada di sini. Ilmu memberi manfaat di sini. Bukan di sini. Di sini pun hancur juga. Di sini. Sebab tu ilmu yang di sini kita nak pindah masuk ke dalam sini. Bersihkan hati di sini. Dengan taubat, dengan selawat, dengan zikir, dengan amal-amal yang ikhlas dan sidik pada Allah. InsyaAllah ilmu di sini akan masuk. Inilah dikatakan ilmu yang memberi manfaat, yang sentiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Rasanya sudah tidak ada apa-apa lagi. Moga-moga dapat difahami semuanya. Buku boleh dapat di Shopee, ataupun tanyalah rumah ngaji Bidara Syurga ni nak dapat di mana. Badan di Ansana tu ada pustaka badan rasanya, insya-Allah. Moga-moga dapat dipahami dan diampunkan dosa kita semua, dibersihkan hati kita, disucikan jiwa kita, dicahayakan kembali kita, hati kita, rohani kita, agar mendapat ilmu yang manfaat itu. Dan diberi kekuatan untuk beramal dengan ikhlas dan sidik kepada Allah, agar makin bersih rohani kita, makin dekat dan cintanya kepada Allah Ta'ala, sehinggalah kita dikurniakan dengan akhlak-akhlak yang terpuji, yang mahmudah, dan kita dikurniakan dengan husnul khatimah di akhir hidup kita, dengan kalimah, dengan cinta, kalimah cinta, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang baik dari Allah. Kurang lemah saya, minta maaf banyak-banyak. Teruskan istighfar, selawat dan zikir kepada Allah untuk menghidupkan jiwa, agar menjadi ilmu yang memberi manfaat dalam hidup dan mati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.